Assalamualaikum, nama saya Azrul Fazlim Berosli daripada kelas DCS 4A. Hari ini saya akan membentangkan tentang sistem hidrolik dan pneumatik. Cikgu bimbingan saya adalah Puan Zirosmina. Yang seterusnya, sistem hidrolik. Bagi mengaplikasikan sistem hidrolik untuk kegunaan industri, sistem ini memerlukan beberapa elemen komponen atau beberapa komponen asas. Yang pertama, pam. Fungsi pam adalah bertujuan untuk memindahkan cecair hidrolik. Yang kedua, injak valve. Valve fungsi sebagai pengatur intake menentukan arah. Yang ketiga, silinder hidrolik. Peranan silinder adalah untuk menukar tenaga dari tenaga cecair kepada tenaga mekanikal. Yang keempat, hos hidrolik. Hos merupakan bahagian yang menghubungkan antara satu bahagian dengan satu bahagian. Seterusnya, sistem pneumatik. Sistem pneumatik menggunakan udara termampat untuk pemindahan kuasa. Udara termampat adalah udara di sekeliling yang telah dimampatkan dengan menggunakan pemampat udara kendalian elektrik, iaitu kompresor. Yang pertama, pemampat udara berfungsi bagi mengumpul udara dan memampatkannya. Yang kedua, pengering udara berfungsi untuk mengeringkan udara yang telah dimampatkan dari wap air bagi mengelakkan daripada komponen pneumatik berkarat. Yang ketiga, penerima udara berfungsi untuk menerima udara yang telah dimampatkan dan dikeringkan sebelum diantar ke sistem penerima udara, juga dikenali sebagai tabung udara. Persamaan. Nombor 1, sumber semula jadi. Kedua-dua sistem ini menggunakan sumber tenaga semula jadi, iaitu cecair dan udara sebagai media untuk memindahkan tenaga. Yang kedua, memindahkan tenaga bagi menghasilkan pergerakan. Kedua-dua sistem ini bertujuan untuk memindahkan tenaga bagi penghasilan pergerakan mekanikal. Yang ketiga, kegunaan industri. Kedua-dua sistem ini memberi manfaat kepada industri kerana sistem ini memainkan peranan penting untuk kesenangan bagi kerja berat maupun ringan. Perbezaan pula, nombor 1, sistem pneumatik menggunakan tenaga udara sebagai sumber untuk memindahkan tenaga, manakala sistem hidrolik menggunakan cecair sebagai sumber. Nombor 2, sistem hidrolik menghasilkan output yang lebih besar berbanding sistem pneumatik. Yang ketiga, sistem hidrolik digunakan di jentera berat. Sistem pneumatik digunakan untuk kerja pemesanan seperti menebuk, memotong dan mengisar. Nombor 4, sistem hidrolik sensitif terhadap kebocoran minyak dan menyebabkan kebakaran. Yang kelima, sistem hidrolik boleh menerima suhu 60 ke 70 darjah Celsius, berbeza dengan sistem pneumatik yang boleh menerima suhu sehingga 180 darjah Celsius. Bagi sensor pula, sensor adalah peranti yang digunakan untuk menukarkan peristiwa fizikal atau ciri menjadi isyarat elektrik. Ini adalah peranti perkakasan yang mengambil input dari persekitaran dan memberikan kepada sistem dengan menukarnya. Sebagai contoh, termometer mengambil suhu sebagai ciri fizikal dan kemudian menukarnya menjadi isyarat elektrik untuk sistem. Sekali, lukisan skematik. Lukisan skematik memungkinkan untuk menunjukkan fungsi litar ketika menggunakan komponen dari pengeluar yang berbeza. Injak 4 arah atau komponen lain dari satu pembekal mungkin sedikit menyerupai fizikal dengan pembekal lain. Menggunakan pandangan injak pemotongan yang sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana mesin beroperasi akan baik untuk 1 litar menggunakan injak pembekal yang tunggal. Sekian daripada saya, presentation saya tentang sistem hidrolik dan pneumatik. Assalamualaikum.